Menarik 10. Sebanyak 14 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Rabu. Bayi berusia 7 bulan merupakan antara yang positif. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,011 kes. Sementara itu, terdapat pertambahan 5 kes baru bagi kluster Green Hill di daerah Kuching dan ini menjadikan jumlah melibatkan kluster ini meningkat kepada 87 orang termasuk kes indeks. Kuching masih lagi berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 127 kes tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas, manakala 3 lagi daerah Miri, Lundu dan Limbang berstatus kuning. Manakala 36 buah daerah lagi di Sarawak kekal berstatus hijau. Projek Program Transformasi Luar Bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabong giat dilaksanakan. Antaranya ialah projek bina baru jeti konkrit Kampung Sungai Paula Kabong yang bernilai RM150,000 dan projek bina baru Jambatan Masjid As-Sabiri Kabong bernilai RM300,000. Kedua-dua projek tersebut antara 21 projek RTP Dun Kabong. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cik Kadi merakamkan penghargaan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS kerana telah meluluskan peruntukan berkenaan bagi pelaksanaan beberapa projek pembangunan untuk kawasan Kabong. Taska dan tadika di kawasan zon hijau kini diberi kebenaran untuk beroperasi serta-merta. Perkara itu didedahkan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komiti Wanita, Keluarga dan Bangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Hajiah Fatimah Abdullah setelah menerima pandangan daripada ibu bapa dan orang ramai serta mengambil maklum balas daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Jelasnya setiap taska dan tadika yang beroperasi perlu mematuhi SOP yang telah disediakan dengan mematuhi garis panduan yang ketat. Beliau kata demikian dalam satu sidang media berhubung pembukaan taska dan tadika di Sarawak pada Rabu. Kata Fatimah lagi, bagi kawasan zon merah seperti daerah Kuching yang kini sedang melalui Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, tadika dan taska hanya boleh beroperasi jika adanya permohonan yang dibuat kepada KWKPK. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persetujuan dan Pemantauan Projek Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali mendedahkan 5 daripada 13 tuntutan telah berjaya mencapai persetujuan. Rundingan untuk menyemak pelaksanaan perjanjian Malaysia MA63 giat dilaksanakan di antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan melalui beberapa jawatankuasa. Katanya 4 tuntutan masih di peringkat rundingan dan 4 lagi dibincangkan di bawah jawatankuasa bersama yang telah ditubuhkan bagi perkara-perkara berkenaan. Beliau kata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemuring Datuk Dr. John Jaya yang ingin mengetahui status terkini rundingan MA63 pada sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Rabu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK akan mencadangkan alternatif dan penyelesaian bagi membantu usahawan khususnya peniaga kecil dalam pelbagai sektor termasuk pengusaha bas sekolah yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata banyak keluhan yang didengar dan pihaknya mencadangkan mana-mana kementerian mendapati terdapat usahawan di bawah sektor mereka berdepan dengan masalah perniagaan perlu menyalurkan maklumat dan berbincang dengan MEDAK. Katanya lagi pihaknya mungkin akan mencadangkan supaya berhijrah kepada pekerjaan lain atau mencuburi perniagaan yang ada menerusi program di bawah kementerian. Tumpuan MEDAK adalah untuk membantu golongan usahawan dan pada masa yang sama, Kementerian Pengangkutan atau Kementerian Pendidikan juga perlu tampil dengan program tertentu bagi membantu permasalahan dihadapi syarikat atau pengusaha bas sekolah. Individu yang tidak memasuki kedai stesen minyak untuk membuat transaksi pembayaran bagi mengisi minyak adalah tidak diwajibkan mengimbas kod MySejahtera. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia termasuklah mereka yang membuat transaksi menggunakan kad kredit atau debit serta aplikasi atas talian. Manakala bagi individu yang melakukan transaksi dalam kedai pula dikehendaki mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Sementara itu, berhubung perkara penutupan sekolah di negeri-negeri yang terlibat PKPB, Ismail Sabri berkata, kerajaan setuju untuk memperluaskan arahan bekerja dari rumah membabitkan pejabat awam di seluruh negara. Bagi sektor industri pula jelasnya, ia perlu menunggu pengumuman lanjut daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berhubung perkara ini.
Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengemukakan rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya saingan Piala Malaysia 2020 yang ditangguhkan sebelum ini dapat diteruskan bagi menamatkan baki 7 perlawanan musim ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Reza Marikan Naina Marikan bagaimanapun berkata, rayuan itu hanya akan dikemukakan jika terdapat penurunan kes COVID-19 dalam negara. Secara pribadinya, selaku Menteri Belia dan Sukan, beliau amat berharap supaya 7 perlawanan tersebut dapat diteruskan di negeri-negeri yang berstatus hijau. Namun katanya lagi, pihaknya aku akan arahan MKN selain melihat faktor kesihatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting. Vanuatu melaporkan kes COVID-19 yang pertama dan ia membabitkan lelaki berusia 23 tahun. Menurut Jabatan Kesihatan Tempatan, lelaki berkenaan tiba di negara kepulauan itu pada 4 November dari Amerika Syarikat melalui Sydney dan Auckland. Individu itu tidak bergejala dan disahkan dijangkiti virus selepas menjalani serangan COVID-19 pada hari kelima di pusat kuarantin di ibu negara Vanuatu, Port Vila. Perdana Menteri Bob Lohman berkata usaha mengesan kontak rapat lelaki berkenaan sedang dilakukan. Pada Mac, Vanuatu menutup sempadannya untuk mencegah COVID-19 menular ke negara kepulauan itu, tetapi baru-baru ini membenarkan penerbangan membawa balik rakyatnya dengan langkah pencegahan yang ketat. Laluan perjalanan udara hijau Singapura dan Hong Kong akan bermula 22 November ini. Penerbangan sehari akan dihadkan kepada 200 penumpang sahala dan akan ditingkatkan kepada 2 penerbangan sehari bermula 7 Disember ini. Menurut pihak berkuasa penerbangan Singapura, CAAS, penumpang perlu menggunakan penerbangan yang ditetapkan, namun tiada sekatan dari segi tujuan perjalanan dan tidak perlu mengikut jadual yang dikawal dan tiada dikenakan perintah kuarantin atau notis kekal di rumah. Bagaimanapun, mereka perlu disahkan negatif menerusi ujian polymerase chain reaction PCR COVID-19 dalam tempoh 72 jam sebelum berlepas serta perlu memohon kelulusan menjalani ujian PCR sekurang-kurangnya 7 hari sebelum berlepas dan perlu memiliki tiket penerbangan yang sah ke Hong Kong. Taufan Eta yang membadai Nicaragua 3 November lalu kini telah pun berada di utara selatan Yucatan dan telah mengakibatkan kejadian tanah runtuh di Amerika Tengah Caribbean. Taufan yang meragut sekurang-kurangnya 200 nyawa itu turut menyebabkan ribuan hilang akibat hujan lebat dan banjir di wilayah tersebut. Honduras paling teruk terjejas dalam laluan Taufan Eta, manakala di Guatemala sekurang-kurangnya 42 individu maut dalam insiden banjir lumpur. Menarik 10